Menarik di MHI, Khamis 2 Mac. Kerajaan bersetuju meminda Perlembagaan Persekutuan bagi memberi kewarganegaraan kepada anak lahir di luar negara oleh ibu yang berkahwin warga asing. Sejauh mana impaknya kepada mereka yang terkesan? Popular dengan lagu Andaiku Bercinta Lagi dan Roman Cinta, kumpulan Mojo kembali bersama Awira dengan single terbaru Superstar. Dan pelbagai rangkuman berita dunia selama seminggu untuk informasi semua. Assalamualaikum, selamat pagi para penonton Malaysia hari ini. Anda bertemu kami berdua, saya Sofia dan juga bersama dengan Afad. Ya, betul. Untuk siaran pagi ini 2 Mac 2023. 2 Mac dah. Ya. 2 Mac 2023, 9 Syakban. Nampak tak? Okey, nampak saya tekankan kat sini 2 Mac kita dah pun memasuki hari kedua bulan Mac. Ya. Dan Syakban pun saya tekankan juga sebab apa? Sebab kita nak menghampiri bulan Ramadan. Jadi ada di antara kita yang masih lagi macam terfikir-fikir, aku ni dah ganti puasa ke belum? Sempat lagi, ada lebih kurang dalam 3 minggu lagi. Duk kira-kira lagi. Tapi yang paling penting ni jangan kita lengah-lengahkan lah. Jangan lengah, lagi betul. elok kita settlekan, kita langsaikan supaya kita memasuki bulan Ramadan ni dengan penuh rasa orang kata fresh style. Kalau cakap tentang mempercepatkan bayaran apa semua tu, kalau saya sebab hutang, cepat-cepat bayar hutang jugalah. Betul-betul. Okey. Apa kena sihat memasuki bulan Mac ni memang masih bertenaga, bersemangat. Alhamdulillah, kita kena kekal bersemangat lah kan, sebab kita ni sebagai salah seorang daripada orang media ni kena menunjukkan satu contoh yang baik juga kepada penonton-penonton. Nanti kejap lagi kalau penonton lemau apa semua, kejap lagi dia cakap, tengok Fazli di lemau pun. Tak nak macam tu. Sebab apa saya cakap pasal lemau apa semua ni, sebab kita tahu bahawa keadaan cuaca sekarang ni pun tak menentu. Tapi kita boleh cakap dekat sini, keadaan cuaca sekarang ni pun rata-ratanya akan berlaku hujan kalau tak siang belah malamnya. Betul. Jadi keseluruhan di seluruh semenanjung kita melihat ya, tinjauan di sini juga menunjukkan antara yang perlu kita cakna juga, hujan berterusan ditunjukkan di laman sesawan Jabatan Meteorologi Malaysia. Abaran hujan berterusan bahaya, khususnya di kawasan merah ni kita kena ambil perhatian sedikit. Di Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Sebentar saja lagi kita akan berhubung dengan pihak berkuasa yang berada di Johor untuk mengetahui, sebab antara yang kita dapat kabar pagi ini, keadaan di Johor agak teruk, Fad. Betul, keadaan di Johor agak teruk. Difahamkan lebih daripada berapa, Sofia? Lebih 25,000 sekarang ni. Mereka yang telah pun ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara ataupun PPS. Jadi kawasan yang paling teruk yang berlaku di Johor adalah kawasan di daerah Segamat. Kalau kita lihat di dalam visual ini, bandar Segamat memang lumpuh lah hampir keseluruhannya. Tiada pergerakan akses keluar dan juga masuk. Kebanyakan kereta pun tersekat di dalam banjir tersebut. Dan kebanyakan kawasan tanah rendah sememangnya terjejas seperti yang mana anda lihat pada ketika ini. Dan daripada 25,000 mangsa yang meningkat pagi ini sahaja, mereka telah pun ditempatkan di 187 pusat pemindahan sementara. Dan kita melihat gabungan agensi keselamatan negara bergabung ya untuk memastikan keselamatan setiap rakyat di sana dapat digerakkan ke tempat yang lebih selamat. Itu kita harapkan semoga keadaan surutlah secepat mungkin. Betul, kita harapkan tidak ada berlaku hujan lagi lah di sana. Jadi untuk mengetahui mengenai perkembangan terkini di sana, kita terus saja ingin menghubungi Tuan Muhammad Rizal Buang, penolong Pesuruhjaya Bomber Timbalan Penggerah JBPM Negeri Johor, yang sekarang ini telah pun berada di talian. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam, Fazli dan juga Sofia. Ya, Tuan, sekarang macam mana cuaca dekat sana? Masih lagi hujan ke ataupun bagaimana, Tuan? Cuaca paginya alhamdulillah cerah di semua daerah. Kita dapat maklumat daripada Met Malaysia. Dan khususnya di Segamat pun cerah cuaca. Alhamdulillah. Dan setakat pagi ini apa yang kita difahamkan telah pun meningkat ya jumlah mangsa yang dibawa ke PPS dan sebagainya. Bagaimana keadaan mereka pada ketika ini, dan kawasan adakah terdapatnya yang ditutup, tiada akses masuk ke bagaimana, Tuan? Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara kita Fazli dan juga Sofia. Untuk banjir pada MTL kali ini untuk 2023, ini merupakan gelombang yang keempat untuk negeri Johor. Dan pada gelombang yang keempat ni, kita tengok dari segi magnitudenya, kita boleh nampaklah semua daerah, 10 daerah di negeri Johor terlibat dengan banjir pada kali ini. Berbanding dengan 3 gelombang yang berlaku sebelum inilah. Dan seperti yang pengacara kita maklumkan, daerah Segamat yang paling terjejas, melibatkan 2,050 keluarga, melibatkan 7,270 penduduk. Yang kedua, daerah Keluang, merupakan di Bandar Keluang dan di kawasan Kahang. Dan yang ketiga, di daerah Batu Pahat lah,
Okey, semua tumpuan kita buat masa adalah di daerah Segamat. Okey, khususnya semalam kita memang memberi tumpuan di kawasan Caah. Kerana kawasan Caah merupakan kawasan yang telah terputus hubungan sama ada melalui Bandar Segamat dan juga Labis kerana paras air meningkat di Sungai Karas dan juga tidak boleh diakses daripada arah Yomping. Ada 3 kawasan dinaiki air iaitu di Desa Temu Jodoh, Kampung Sungai Lerek dan juga di Ladang Gercang. Walau bagaimanapun kita bersyukurlah kerana sebelum kawasan ini dinaiki air ada 2 pasukan bomber khususnya dan 1 pasukan bomber sukarela telah kita deploy lah ke tempat kejadian pada 28 hari bulan Februari sebelah malam. Kerana keadaan peningkatan paras air khususnya meningkat di awal pukul 2 hingga 3 pagi pada 1 Mac sehingga membawa kepada pagi inilah mangsa meningkat kepada 25,213 orang secara keseluruhannya lah hingga pagi ini. Okey, kalau kita lihat seperti mana yang Tuan katakan tadi, ianya merupakan gelombang yang keempat dan berkemungkinan juga ianya merupakan situasi luar jangka penduduk-penduduk yang mungkin berada dekat sana. Sebab apa? Sebab kita tengok kadang ada video-video yang tular di media sosial yang menunjukkan bahawa mereka berada di atas bumbung, berada di atas kenderaan dan sebagainya. Mereka merakamkan video supaya meminta pertolongan dan sebagainya. Jadi bagaimana kesiapsiagaan pihak agensi penyelamat yang berada dekat sana untuk misi-misi menyelamat itu? Sebab kita tak mahu lagi apabila mereka ini meminta bantuan, mereka terpaksa untuk menggunakan khidmat media sosial. Jadi kalau kita lihat baguslah ada syarat, ada bateri dan sebagainya, tapi andai kata kalau tak ada hubungan telekomunikasi itu bagaimana? Jadi bagaimana keadaan dekat sana, Tuan? Okey, baik, sebenarnya kawasan yang terjejas yang viral semalam di kawasan Caah lah yang saya maklumkan tadi, di mana kawasan itu ditenggelami air dan terputus hubungan. Sama ada daripada Yomping, daripada arah Segamat dan daripada arah Bukit Kepong sendirilah. Jadi itu memberi cabaran dan pasukan yang kita hantar semalam tidak dapat memberi makluman berita kepada kita di luar kerana telah terputus hubungan dari segi line telefon dan sebagainya. Hanya di sebelah petang baru kita dapat menghubungi pasukan penyelamat. Jadi situasi tersebutlah yang menyebabkan viral, keluarga yang berada luar daripada kawasan Caah diviralkanlah di media sosial dan sebagainya. Walau bagaimanapun menjelang petang apabila berita dapat disalurkan dan air mulai surut, kita dapat akses ke kawasan tersebut. Kita dapat buat pengesahan lah bahawa semua mangsa-mangsa yang terperangkap dan sebagainya telah berjaya dipindahkan di sekolah menengah kebangsaan Seri Bali di Caah. Alhamdulillah. Saya percaya cukup besar cabarannya bagi anggota bomber sendiri untuk memastikan headcount keselamatan para mangsa dan sebagainya. Dan mungkin nak tanyakan juga Tuan Rizal, adakah terdapatnya aset udara yang deploy untuk memastikan keselamatan mereka di kawasan-kawasan yang mungkin sukar untuk mendapat akses pengangkutan darat, Tuan? Okey, baik, terima kasih. Jadi seperti yang saya maklumkan kerana gelombang kali ini mengenai semua 10 daerah di negeri Johor secara serentak. Jadi kami khususnya pasukan bomber dan pasukan-pasukan sahabat kami yang lain seperti tentera, polis, APM meminta bantuan daripada negeri-negeri berhampiran. Jadi untuk bomber sendiri, kami mendapat bantuan daripada bomber daripada Negeri Sembilan, daripada Pahang, daripada Melaka, daripada Selangor, Kuala Lumpur dan juga daripada Smart Team. Jadi kami ada 10 pasukan strike team bantuan tambahan dan melibatkan 60 orang keanggotaan tambahan bersama aset bot, lori dan sebagainya untuk kita membantu khususnya di daerah Segamat yang agak terjejas strok dan kawasan yang terputus hubungan tadi di kawasan Caah. Di daerah-daerah lain dapat ditangani kerana masih boleh diakses dan agensi-agensi yang berada di daerah tersebut berjaya menanganilah. Dan kita juga mendapat bantuan daripada unit udara tapi tak dapat terbang pada semalam kerana keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. Dan insya-Allah aset-aset udara akan mula tibalah pada pagi ini. Ya, insya-Allah. Pelbagai aset telah pun dikerahkan untuk bantuan misi penyelamat dekat sana. Okey, Tuan, mungkin Tuan boleh komen sikitlah sebab semalam juga ada tular di media sosial yang mengatakan bahawa ada berlaku jabatan runtuh di Johor dan perkara itu dinafikan. Bagaimana, Tuan? Ya, benar. Dalam mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana negeri yang berlangsung malam tadi yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, jadi telah disahkanlah oleh pihak JKR bahawa berita tersebut tidak benarlah
Dan gambar yang ditularkan tu adalah gambar yang berlaku sebelum ini, bukan gambar yang terkini sebenarnya. Baik Tuan, kita melihat suasana cuaca pagi ini cerah, tetapi apa yang dikatakan di Jabatan Meteorologi Malaysia, hujan berterusan dan mungkin kita perlu juga cakna dan bersiap sedia dengan keadaan cuaca yang mendadak pertukarannya. Jadi sekiranya suasana hujan, cuaca hujan ini berterusan, adakah terdapatnya backup plan ataupun contingency plan yang bakal berlangsung untuk memastikan keselamatan mereka yang juga berada di PPS pada ketika ini, Tuan? Okey, benar. Jadi dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Johor khususnya telah diambil kira lah semua aspek, semua maklumat-maklumat berkaitan dengan cuaca, paras air, kenaikan paras laut, air pasang surut telah diambil kira. Dan semua pasukan-pasukan bomber dan lain-lain agensi penyelamat telah bersedialah pasukan-pasukan bantuan daripada negeri-negeri berhampiran yang tidak terjejas untuk membantu negeri Johor khususnya. InsyaAllah. Okey, baik Tuan. Untuk apa? Ya, yang terakhir ni Tuan boleh kongsikanlah, mungkin ada pesanan-pesanan untuk mereka yang berada di PPS ataupun mereka yang terlibat akibat banjir ini. Silakan Tuan. Okey, pesanan saya lah yang daripada Jabatan Bomber. Semalam ada satu kes kematian lah di daerah Keluang, iaitu satu mangsa cuba dengan kenderaan merentasi kawasan yang ditenggelami air untuk ke tempat kerja. Jadi kita menasihatkan orang awam lah, apabila melalui kawasan-kawasan yang dinaiki air, kita nasihatkan supaya tidak cuba meredah ataupun melalui kawasan tersebut, kerana ini boleh membahayakan lah. Dan dalam masyarakat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri telah diputuskan untuk diperketatkanlah kawasan-kawasan yang dinaiki air ini untuk dilalui oleh kenderaan-kenderaan yang tidak mampulah untuk menempuhi keadaan arus dan keadaan paras air yang tinggi. Baik. Okay. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Tuan kerana sudi meluangkan masa pada pagi yang cukup sibuk ini, dan kita harapkan yang terbaik bagi pasukan Tuan sendiri dan semua keseluruhan anggota keselamatan yang berada di lokasi. Semoga dipermudahkan Tuan. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Tuan Muhammad Rizal Buang, Penolong Pesuruhjaya Bomber, Timbalan Pengarah JBPM Negeri Johor. Dia fahamkan memang agak tricky ataupun sangat kompleks juga kerana melihat, orang kata di kawasan-kawasan yang paras tinggi pun ada yang melihat kenaikan air juga. Betul. Itu nasihat yang berguna ditujukan untuk kita semua supaya kita jangan cubalah untuk meredah arus dan sebagainya, sebab kita tidak tahu keadaan air itu paras mana. Satu lagi mungkin kita tidak familiar dengan kawasan itu kan. Jadi satu lagi mungkin pesanan ditujukan untuk anda, kalau anda terlibat akibat banjir ini, jangan kalau yang rumah-rumah banjir tu segeralah untuk cabut peralatan elektrik, sebab ianya juga mengandungi arus elektrik yang sangat-sangat kuat, dan jangan kita bermain kawasan-kawasan yang ada banjir itulah. Takutlah terkena rejatan dan sebagainya. Yang kita berpesan kepada jiran atau rakan di sekeliling kita walaupun dalam keadaan yang terdesak Apabila kita akan memasuki topik yang utama kita pagi ini, Afad, kita akan membincangkan tentang iktiraf warga negara Malaysia, khususnya di mana baru-baru ini kerajaan bersetuju untuk memberikan kewarganegaraan secara automatik menerusi kuasa undang-undang kepada anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga negara Malaysia berkahwin dengan pasangan bukan warga negara. Jadi mungkin sedikit sebanyak intipati ataupun butiran apa kita perlu tahu tentang pemberian atau pengiktirafan warga negara Malaysia ini. Kita saksikan dulu kisah ini. Okey, jom. Apa perasaan Dila tinggal di Malaysia sebagai seorang bukan warga negara? Apa yang Dila rasa is duduk kat sini sebagai non-citizen is very frustrating sebenarnya. Because first of all, macam ibu cakap tadi, bila pergi sekolah, skim pinjaman buku teks tak dapat. So kita orang kena beli. Dah lah ibu tak dapat bantuan pula tu. Lepas tu ibu kena guna duit ibu sendiri untuk beli kita orang punya buku yang total dia dah beratus-ratus. Itulah antara keluhan seorang anak yang mempunyai masalah apabila tiada status kewarganegaraan. Mereka sukar untuk mendapatkan kemudahan yang biasa dinikmati seperti pendidikan dan perubatan di negara ini. Namun begitu, baru-baru ini kerajaan bersetuju memberikan kewarganegaraan secara automatik melalui kuasa undang-undang kepada anak yang dilahirkan di luar negara oleh ibu warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing.
Keputusan itu dibuat pada mesyuarat Jemaah Menteri selepas meneliti dan bersetuju dengan cadangan pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan terhadap bahagian 1, Seksyen 1(1)(d) dan Seksyen 1(1)(I) dan bahagian 2, Seksyen 1(b) dan Seksyen 1(c) jadual kedua. Oleh itu, anak yang lahir di luar negara sebelum atau selepas Hari Malaysia yang mana sekurang-kurangnya seorang daripada ibu bapanya adalah warga negara Malaysia berhak mendapat kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang menurut Fasal 1, Perkara 14 Perlembagaan Persekutuan. Pindaan yang diumumkan kerajaan ini dilihat sebagai satu perkembangan positif terutama dalam memastikan hak anak yang sah sebagai warga Malaysia dengan mendapat pelbagai keistimewaan yang sepatutnya sebagai rakyat negara ini. Apa pula pandangan orang ramai mengenai perkara ini? It's very good. So they allowed how kewarganegaraan tu jatuh kepada anak tu. Because sometimes kita bukannya nak ada negativity, cuma due to a divorce issue, hak penjagaan anak tu jatuh kepada ibu. So somehow ibu tu mungkin akan pulang ke Malaysia. So in the end, anak tu kena ada kewarganegaraan Malaysia for the child to be able to live in this country. So dari segi dia punya pembesaran, pembelajaran, educational support dia semua memerlukan kewarganegaraan Malaysia to get all the benefits in this country. Tapi kalau salah satu bukan warga negara Malaysia, jujurnya saya tak ada komen lah itu sebabnya mungkin ada implikasi-implikasi yang lain lah kalau dibenarkan ataupun tidak dibenarkan. Kalau dari segi prinsipnya anak tu layak mendapat kerakyatan, saya rasa dari segi prosedur tu janganlah menyukarkan. Memang sukarlah kalau ada anak kita tu tak dari segi kewarganegaraan tak diiktiraf apa semua, akan mendatangkan banyak masalah. Tak sepatutnya lah itu. It depends on dia punya konsep yang dia nak lah. Sebab kalau dia nak pasal untuk menjadi bumi putera dan ambil apa yang bumi putera kita yang dapat kat Malaysia sekarang ni, benda tu macam tak fair kepada kita yang tinggal kat Malaysia sekarang ni. So pada saya dia ada pro and con lah. Tapi kalau let's say once nanti dia akan settle down kat Malaysia, so untuk dia dapatkan warga negara is better lah. So dia subject to individu. Ada pro and cons. Kalau cons tu mungkin orang kita sendiri rasa tak adil dalam benda tu. Dia dah membesar kat sana, suasana kat sana, life kat sana, tak rasa apa yang kita hadapi, ekonomi kita kat sini semua kan. Tapi dia nak dapatkan kita punya kewarganegaraan. Itu dia punya cons. Tapi dalam dari segi pros pula, mungkin apa yang dia dah belajar kat sana, apa yang dia membesar, cara hidup kat sana, dia boleh bawa ke sini. Bila dia bawa ke sini, mungkin dia boleh kembangkan kita punya knowledge semua tu. Itu pun dia boleh jadi punya pros dia lah bila katanya dia datang ke Malaysia dan dapatkan warga negara. So dari segi pandangan saya, tak ada masalah untuk berikan dia kewarganegaraan. Tapi mungkin pandangan masyarakat yang lain jugalah. Selain status kewarganegaraan yang sah, pindaan ini turut mengiktiraf dan melindungi wanita serta menyingkirkan diskriminasi. Melalui keputusan yang dibuat juga, diharap dapat memberi sinar baru kepada masa depan anak-anak yang terkesan. Okey, baik, itu dia pindaan Perlembagaan Iktiraf Warga Negara Malaysia dan sikit sebanyak dapat memberikan satu kelegaan khususnya untuk ibu yang melahirkan anak, untuk anak itu mendapat warga negara Malaysia. Sebab kadang-kadang kita tidak berada di situasi tersebut, kita tidak faham apakah mungkin gambaran emosi ibu tersebut kan. Dan sikit sebanyak ianya dapat memberikan satu petanda yang positif lah khasnya untuk ibu untuk mendapatkan warga negara untuk anaknya nanti. Pindaan perlembagaan ini dalam peringkat awal. Tapi pastinya kalau kita melihat semula berapa lama, bertahun-tahun yang diperjuangkan, diletakkan oleh seorang ibu untuk memastikan kewarganegaraan itu sampai pada anak mereka tu satu perkara yang sangat emosional ya, yang sangat emosikan. Ini mengabaikan masa depan anak kita itu sendiri. Kita bersama dengan tetamu kita hari ini yang bakal memberikan sedikit sebanyak inspirasi, Puan Umal Remiza Kaja Mohidin, seorang ibu pada 3 orang anak yang ada penceritaan yang cukup kuat untuk dikongsikan hari ini, dan juga Puan Suryani Kemper, Presiden Persatuan Sokongan Keluarga dan Kebajikan Selangor dan Kuala Lumpur. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Terima kasih sangat atas jemputan. Sama-sama. Okey, nak tanya dekat Puan Umal sendirilah kan. Saya percaya yang Puan Umal sendiri pun sudah sedia maklum yang mana kerajaan memang tidak akan memberikan warga negara kepada anak ya. Andai kata kalau kita ini melahirkan di luar negara. Dan saya pasti Puan Umal punya pemikiran andai kata kalau setiap kali nak bersalin tu mesti akan balik dalam kepala, mesti nak balik ke Malaysia kan untuk melahirkan anak di sini. Jadi boleh ceritakan sikit pengalaman itu. Okey. Memang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada perasaan tu. Bukan perasaan tu, saya lalui pengalaman saya selepas anak sulung saya dilahirkan di Qatar. Keperitan, kesusahan yang saya harungi selama 9 tahun sebelum daripada awal tahun tu sampai sekarang ni 9 tahun. Jadi daripada awal yang dapat saya rasakan anak sulung saya hadapi saya malam-malam tak boleh tidur sebab rasa tak bila nak balik duduk Malaysia dia kena apply visa. Semua ni membuatkan saya bila saya mengandung anak yang selepas tu anak kedua dan ketiga saya berkorban balik ke Malaysia daripada Qatar seorang diri. Sebab suami saya memang terikat kontrak kat sana, tak dapat cuti. Bolehlah 1 minggu tapi bukan nak balik ikut. So saya dan anak sulung sebelum yang dilahirkan ni anak pertama saya lah sebenarnya stillbirth baby. Saya hilang dia pada usia almost 8 bulan lahir meninggal. Jadi kiranya anak sulung saya yang sekarang ni adalah macam rainbow baby. So nak dapatkan dia tu doktor dah klasifikasikan ni high risk pregnancy. So memang masa mengandungkan dia pun memang saya tak boleh nak balik. 6 bulan usia hamil tu saya pakai crutches sebab saya ada SPD. Lepas tu nak balik penerbangan emosi pun tak stabil lah, kita nak jaga kesihatan. Tapi dia macam antara dua nak balik untuk make sure anak saya tu dapat warga negara tu saya buat keputusan lahirkan sana tawakal, insya-Allah balik sebab saya akan apply kewarganegaraan tu and which is saya memang buat. Lahir dia 10 hari tak sampai saya memang pergi ke kedutaan Malaysia untuk apply lah. Okey, so semua kesukaran yang saya hadapi sebab lepas 4 tahun, almost 4 tahun baru dapat jawapan gagal permohonan tu. So bila dapat anak yang seterusnya, yang kedua dengan ketiga tu, saya ingat 3 bulan lebih sebelum salin saya kena balik sebab prosedur penerbangan kan. So kita tak boleh nak lepas 7 bulan tak boleh. Tak boleh. So saya balik awal, tak apalah, balik seorang diri. Masa tu dengan yang anak sulung lah, dengan Mariam, balik duduk kat sana sampai bersalin. Lepas tu saya punya dua-dua giving birth tu adalah emergency CZ. Dua-dua tu. Maknanya lepas saya bersalin tu kena duduk lagi lama kat Malaysia. So total lebih kurang 5 hingga 6 bulan saya tak ada dengan suami di sisi. Saya Sofia pun wanita, Suri pun wanita, kita tak ada suami kat sisi lalui benda tu. Tapi semua ni saya berkorban. Dari segi keuangan juga sebab nak balik tu tiap-tiap kali nak kena flight ticket, betul, Mariam punya visa kat sini semua nak kena make sure kan yang untuk saya balik setiap kali tu okey. Lepas tu saya rasa memang banyaklah berkorban emosi saya semua tu semata-mata nak memastikan yang kedua dengan yang ketiga tu dapat warga negara Malaysia. Alhamdulillah. Puan ni sangat-sangat kuat. Alhamdulillah. Saya tak ramai yang boleh katakan dia boleh melalui cabaran fizikal, emosi dan segala risiko kandungan itu tersebut, memastikan anak kedua dan ketiga ni selamat dilahirkan di sini semata-mata untuk kewarganegaraan. Dan mungkin untuk satu pemahaman orang ramai yang mungkin tidak begitu cakna dengan perlembagaan pada masa kini, apakah antara yang menjadi kesusahan untuk anak puan yang pertama Mariam yang tiada kewarganegaraan sudah berusia 9 tahun ya. Sepanjang 9 tahun ini, apakah antara fasiliti kemudahan yang tidak diterima oleh anak puan yang pertama dan apa antara cabaran lain kita tak tahu? Kalau daripada pengalaman saya dan semua ibu-ibu yang berada dalam situasi saya, ada yang lebih teruk, ada yang lebih merana. Sebab bukan saja daripada mereka ni ada suami, ada yang ibu tunggal, ada yang terpaksa berada dalam perkahwinan tu, perkahwinan yang toksik. Jadi pengalaman yang saya share ni, saya tak boleh nak kata untuk semua, tapi inilah realiti dia. Macam anak saya masuk 7 tahun, saya sekolahkan dia dekat sekolah kebangsaan. Jadi bila masuk tu
nak bermohon saja pun dia bagi lewat, tak sama macam murid-murid warga negara lain. So saya mohon kat dia lewat, dapat keputusan pun lewat. Maknanya dia masuk sekolah pun selepas murid warga negara lain masuk. So bila masuk pun dia dah bagi tahu siap-siap textbook tak dapat ya puan. Sebab dia bukan warga negara. You know, saya ni warga negara. Saya rasa macam sedihlah kan untuk dia. Lepas tu bila dah masuk dah kelas semua, macam saya nak masukkan dia dalam DLP sebab dia ni anak mixed parentage. Maknanya dia penguasaan dia bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tapi disebabkan conversation dengan ayah dia bahasa Inggeris, so saya nak try masukkan dia dalam DLP program. Macam tu semua dia akan bagi priority pada warga negara. Sampailah kalau saya tulis surat bagi tahu dekat sekolah, baru dia orang akan cakna and tengok. Macam tu. Lepas tu macam baru-baru ni saya nak balik Kedah, saya orang Kedah. Nak ambil ETS train. Lepas tu cek harga tiket, harga anak sulung saya ni harga warga asing. Sedihlah kan sebab yang lain-lain tu kita bayar harga Malaysia. Macam kita setiap kali tu dia macam tertampar lah. Macam saya ni orang Malaysia lah, warga negara lahir sini, mak ayah semua keturunan duduk sini. Balik pun walaupun saya memang hijrah kat Qatar, kahwin di Qatar, bekerja di Qatar, tapi saya dengan suami memang nak balik bawa anak-anak membesar kat sini. Lepas tu kewangan memang sebab setiap kali nak buat visa, bila Mariam 7 tahun, kita kena ambil student visa. Student visa ni mahal lah. Kita kena turun naik, buat attestation, ambil medical insurance, pergi menghadap birokrasi, macam pegawai-pegawai pun akan tanya, semua tu memang mengacau emosi saya lah. Lepas tu itulah cabaran-cabaran yang bila tak ada anak warga negara dan ada lagi 2, kita pun rasa macam anak tu tersisih. Anak tu sendiri dah mula rasa dah kecewa, sedih, rasa macam lack of belonging. Kita bukan saja nak melihat kepada perasaan emosi kita kan, tapi apabila kita lihat anak tu Mariam itu sendiri kan, ialah bila dia dah meningkat usia, kadang-kadang dia dah start bertanya macam-macam kan. Okey, kita nak bertanya dengan Puan Suraini pula kan. Perjuangan saban tahun kayaknya akhirnya terjawab jugalah kan apabila kerajaan telah pun mengumumkan pindaan Perlembagaan Persekutuan mengenai hak kewarganegaraan yang diumumkan pada 17 Februari lalu. Jadi bagaimana, apa yang mungkin boleh dikatakan Puan Suriani? Memang alhamdulillah lah. Saya memang terus terang bila kami dari Family Frontiers dan juga ibu-ibu dalam rangkaian kami dapat berita ni kan, rasanya macam wow, like memang boleh berubah nasib kan, because betul lah cerita-cerita penderitaan yang dilalui oleh para ibu memang berat rasanya. Lagi-lagi bila impak dia ataupun kesan dia memang nampak sangat pada anak kan. Anak tu rasa macam tersisih dan bukan tak sama taraf dengan anak-anak kita yang lain dan kawan-kawan sekolah dia juga. Kan, jadi kita pun rasa macam ini akan mengubah nasib anak-anak wanita warga Malaysia. Jadi kami dalam pertubuhan kami memang kami mengalu-alukanlah keputusan kabinet. Jadi sebab memang ia merupakan satu pengiktirafan kan, ini langkah yang sangat signifikan sebab ia merupakan pengiktirafan oleh pihak kerajaan bahawa mereka peka, mereka nampak, mereka tahu penderitaan yang dilalui oleh yang dialami oleh para ibu dan anak-anak mereka. Jadi kami memang sangat teruja. Lagi satu, kalau bolehlah dengan izin saya nak kongsi kan. Sebab kami ada buat survey. Sebab kita pun tak tahu, kadang-kadang mungkin kita dalam kepompong kita sendiri, kita syok sendiri ke apa. Mungkin kita rasa kita je isu ni, tapi bila pindaan diumumkan, kami jalankan survey dengan lebih kurang 800 orang itu di seluruh pelosok negara dan kami dapati sebenarnya sokongan awam terhadap cadangan pindaan ini memang sebenarnya sangat tinggi, dalam lebih kurang 82%. Tak kiralah sama ada orang Melayu ke, orang bukan Melayu ke, lelaki perempuan, semua banyak menunjukkan sokongan terhadap pindaan ini. Jadi kami memang rasa macam yes, alhamdulillah, memang isu ini orang kalau dah sedar isu ibu-ibu Malaysia melalui ada pengalaman macam gini, orang Malaysia sebenarnya prihatin kan, dan mereka rasa macam tak sepatutnya
ibu warga Malaysia melalui isu sebegini. Bukan saja ibu, tapi kita melihat tentang kelangsungan hidup anak itu, akses kepada pendidikan, kesihatan. Apa-apa jadi anak tu kat Malaysia tapi tak dapat orang kata satu perhatian yang sama seperti seorang anak rakyat Malaysia. Sedangkan dia ibu rakyat Malaysia. Berdasarkan pantauan Puan Suryani sendiri, kan, berapa banyak kes yang masih tergantung yang perlu diperlihatkan memandangkan ini antara pindaan perlembagaan yang juga memerlukan masa untuk diaplikasikan. Adakah banyak keluarga yang perlu kita lihat dan berapa banyak kes sebenarnya yang kita perlu pastikan kesaksamaan untuk anak-anak ini? Jadi kalau kita tengok rekod dari Jabatan Pendaftaran Negara, kita pun tengok daripada jawapan Parlimen yang diberi. Kalau rekod Jabatan Pendaftaran Negara menunjukkan dari tahun 2013 hingga tahun 2022, so around 10 years gitu, jumlah permohonan yang diterima adalah sebanyak 4,870. Ya, dan dari jumlah itu, dalam time span 10 tahun ni, cuma 2.4%, 117 sahaja permohonan yang diluluskan. Maknanya, kalau kita biarkan tanpa pindaan, cuma 117 permohonan keluarga sahaja, anak. Mungkin dalam satu keluarga tu mungkin ada lebih daripada satu anak, kan? Jadi yang diluluskan. Jadi memang dia punya success rate bila kita buat permohonan untuk kewarganegaraan ikut kalau ikut status quo ikut sekarang memang sangat rendah. Jadi memang kita tahulah isu ni sangat memberi kesan yang negatif kepada kehidupan anak-anak dan kita nak kalau boleh dicepatkanlah. Memang sangat urgent, kan, penyelesaian dia. Kalau boleh tu memang kita nak mempercepatkan lagi lah, kan, proses ini. Jadi apa mungkin langkah seterusnya daripada pihak Puan sendiri sebagai NGO, kan, ialah untuk nak membela menegakkan lagi kesamarataan. So, kita tahu kalau ikutkan dari segi undang-undang, pengumuman keputusan kabinet ni umpama janji kerajaan, kan? Jadi kalau ikutkan dari segi undang-undang memang dia kena lalu Parlimen lagi, dan sebab ini bukan pindaan undang-undang biasa, ini pindaan perlembagaan persekutuan, kita kena dapatkan dia cuma boleh lulus dengan undian majoriti 2/3 ahli dewan. Jadi memang pada kami itu kena lalukan proses tu dulu, lepas tu dapat lagi persetujuan Majlis Raja-Raja, sebab isu kewarganegaraan ni bukan main, kan. So kita tahu jauh lagi perjalanan. Yang kita kuatkan semangat kita ni adalah bahawa kita tahu ada cahaya di hujung terowong. Tetapi jadi dalam pada masa menunggu pindaan ni berjalan, kami pun memberikan sokongan apa yang boleh untuk memastikan kebajikan ibu-ibu dan anak-anak terpelihara lah. Kita buat apa yang boleh sebab macam Umar kata tadi pun, kita tahu ada anak-anak yang masih lagi duduk di sini berstatus pakai visa. Jadi yang tak masuk sekolah lagi ataupun lambat masuk sekolah, macam-macam cabaran yang mereka lalui. Jadi kita pun tolonglah sebagai NGO kita sampaikan bantuan yang sebaik mana yang mungkin. Dalam pada masa yang sama, of course, untuk memastikan pindaan ini mendapat sokongan padu daripada ahli dewan, ahli parlimen, kita pun sekarang ni tengah cuba untuk berjumpa dengan semua ahli parlimen dari semua pihak, sama ada pembangkang ke ataupun pihak kerajaan, untuk memastikan kita boleh sampaikan maklumat untuk memberi penerangan tentang isu ini supaya tiada salah faham, kan? Itu yang perlu diperkukuhkan, setiap pihak kena memainkan peranan. Dan Puan Umar sendiri seorang ibu yang kuat, yang saya lihat ada termenung sekejap dari masa ke masa, pasti banyak difikirkan. Satu harapan Puan untuk memastikan suara Puan mewakili semua ibu, semua anak-anak yang masih belum dapat kerakyatan didengari. Apa kepesanannya? Okey. Sebelum saya kongsikan harapan saya nak just kongsi satu perasaan peribadi di mana saya rasa semua ibu-ibu yang dalam situasi saya merasai iaitu ketakutan kalau kami ni meninggal sebelum anak-anak kami mendapat. Itu yang sangat realiti yang kebanyakan yang ramai tak nampak. Sebab memang ada pun di antara ibu-ibu yang macam saya ni dah pun meninggal dunia sebelum anak-anak tu mendapat kewarganegaraan, dan akibat dia mereka kena keluar daripada Malaysia, terpisah dengan adik-beradik
terpisah dengan ayah, terpisah dengan keluarga kat sini. So this is very macam personal feeling yang saya share, kebenaran realiti yang memang kita pun tak tahu bila kita akan pergi. Betul. Jadi dengan perkongsian ini saya sangat berharap that pindaan ini disokong secara sokongan rentas daripada semua parti tanpa mengira sama ada apa background parti politik tu, dan sokong sepenuhnya sebab ibu-ibu seperti kami ni dah lama menderita. Kalau kita tahu perlembagaan ini dah lebih 65 tahun. Maknanya saya bercakap ni hanyalah ibu yang sekarang ni, tapi sebenarnya ini adalah nasib yang sebelum ini dan juga selepas ni, future of all Malaysian women lah. Sebab kita tak tahu dengan siapa kita akan berkahwin. Betul. Jodoh ni sesuatu yang bukan dalam isu mana-mana agama. Kita pun tak tahu siapa yang kita akan kahwin, di mana anak tu dilahirkan. Jadi saya berharap semua ahli-ahli parlimen dapat beri sokongan dan juga lepas daripada itu mendapat sokongan daripada Kesultanan Majlis Raja-Raja. Dan semoga dimudahkan. Ya, amin. Saya mohon semua orang berdoa untuk kami. Amin. Kami semua penonton doa ni. Walaupun bukan semua berada dalam situasi kami, tapi kita one day boleh anak-anak kita, mana-mana anak perempuan kita, ini adalah nasib untuk semua rakyat Malaysia, wanita Malaysia. Kita tak tahu betul lah anak kita tu nanti kahwin dengan siapa, kita tak tahu jodoh tu kan. Tak kisahlah agama apa, kaum apa, asal mana. Kita doakan yang terbaik dan terima kasih atas perkongsian daripada hati yang perlu didengari supaya kita faham konteks realitinya bagi anak-anak ini, apakah masa depan mereka, satu persoalan yang cukup besar. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Umal Ramiza Khaja Mohidin dan juga Puan Suriani Kemper sudi meluangkan masa. Semoga segala proses dipermudahkan dan juga dipercepatkan untuk kita sebagai warga negara Malaysia ni dapat menikmati pelbagai keistimewaan lah khususnya kalau anak-anak kecil ni kita nak lihat dari segi rawatan, pendidikan dan semua itu memerlukan kos kan. InsyaAllah semoga dipermudahkan. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Bagi kita berehat seketika, sekembalinya banyak lagi perkongsian hanya di Malaysia Hari Ini. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia Hari Ini. Betul. Okey, kita nak bawakan segmen ini iaitu Inspirasi Aku Hanya Manusia, mengisahkan tentang artis kita ni iaitu Azrin Azhar. Ya, banyak cabaran dihadapi tapi tetap terus kental. Kita saksikan bikisan ini. Ya. Sejauh mana mampu lagi. Tak siapa pun nak masuk, saya pun tak nak masuk. Dan orang luar akan rasa tempat tu yang paling hina, jijik sekali. Cahaya yang lalai. Takkanlah sehina-hina tu tak ada kebaikan di dalamnya. Terpercik ke bumi. Hai, saya Azrin Azhar. Saya berusia 38 tahun. Saya merupakan bekas pesakit kanser dan juga bekas penghuni penjara wanita Kajang. Saya sewaktu itu disabitkan di atas kesalahan money laundering, membiayai unsur keganasan dan jenayah. Dia agak beratlah sebab dia melibatkan keluarga kan. Itu satu. Kedua, dekat situ saya belajar fitnah tu apa. Yang kita cuba untuk explain kat semua orang. Dan saya baca forum-forum benda-benda yang tak berlaku. Contohnya saya merayu dekat hakim kat mahkamah. Siap tulis tu, puas hati aku tengok dia merayu melutut. Saya cakap, benda-benda tu semua tak berlaku. Saya sampai telefon, saya macam orang gila tau waktu tu. Saya sampai telefon wartawan, ada satu surat khabar ni. Reported tu salah, ni bukan macam ni. Saya jadi macam orang gila. But at the end of the day, saya rasa the only sepatut-patutnya hanya judge saya ialah Allah saja. Fasa yang mana membuatkan Azrin sendiri rasa berada di titik terendah dalam hidup? Waktu dekat mahkamah, yang saya kena cakap selamat tinggal kat semua orang. Yang waktu pegawai ambil saya untuk pergi ke penjara wanita Kajang, yang saya terpaksa tengok muka suami saya menangis, muka mak saya, muka anak saudara saya. So itu saya rasa benda yang saya takkan lupa lah sampai bila-bila.
Is there any words yang keluar daripada mulut orang yang you sayang? I love you. Yang paling penting tu yang saya rasa macam we trust you. Dia kata dia tunggulah. So everyone, dan for your information, waktu saya kat dalam penjara, kita ada lawatan tau. Dan orang boleh jumpa kita lah kan. Kita panggil jumpa lah. Sewaktu sesi jumpa tu, untuk datang melawat saya je, maksimum dibenarkan untuk 5 orang lah jumpa ahli keluarga. Tapi untuk saya masa tu ada 34 orang. Saya rasa saya dah kuat lah. Saya rasa macam saya ada circle saya sendiri. Alhamdulillah saya ada orang yang percaya saya. Saya tahu waktu saya keluar penjara nanti, saya tahu kat mana saya boleh bekerja, kat siapa saya boleh percaya. Dan dia orang kena jumpa sebegini-gila lah, 5 orang. Jadi tak tahu, saya rasa macam kuat lah kat situ. Dan bila saya masuk penjara pula, waktu kita baru masuk penjara, kita dibenarkan untuk telefon, menggunakan telefon lah, telefon family ke, telefon lawyer ke apalah, untuk 2 hari betul-betul. Dan saya memilih untuk telefon mak saya lah waktu tu. Tapi lepas saya call mak saya yang hari kedua tu, bila dia kata tukarlah tempat, bila dia cakap macam tu, saya rasa macam dia tak boleh jadi. Maknanya kita tak terima tau apa yang, bukan saya nak kata mak saya tak terima, tapi kasih sayang seorang mak tu sampai tahap macam tu tau, dia sayang anak. Saya lagi suka kehidupan saya yang sewaktu saya dijatuhkan hukuman tu. Saya lebih appreciate time saya 8 bulan di dalam penjara tu. Saya sangat-sangat appreciate. Banyak ajar saya kehidupan. Okey, sebagai satu contoh lah, masa saya dekat dalam, ada orang dijatuhkan hukuman sebab dia curi Milo untuk bagi anak dia minum. So dia dikenakan hukuman penjara 2 tahun. Jadi saya tanya lagi lah, macam mana boleh start terjebak tu. Saya tak nak buka umur 9 tahun. Mana tahu apa-apa ke dia kata. Tapi sebab bapak saya memang angkat barang. Bapak saya yang jaga dia waktu tu. Mak saya tak tahu mana. So dia bagi Aziz sekali. Hanya kerana seorang bapa yang sibuk dengan benda-benda macam ni, dia bagi anak dia sekali ambil dadah. Jadi saya yang duduk dalam tu juga ajar saya, bukan saya juga untuk judge orang macam ni. Sejauh mana mampu lagi. Saya bebas pada tahun 2016. Saya dijatuhkan hukuman juga pada 2016. Dan hukuman yang saya perlu jalani selama setahun. Tapi setelah tolak cuti, iaitu kita panggil sistem remitan, saya hanya perlu jalani 1/3 daripada hukuman. So masa saya masuk tu bulan 3, saya dibebaskan bulan November. Dan kini saya aktif menjalankan kerja-kerja sebagai speaker, memberi motivasi kepada pejuang-pejuang di luar sana yang macam saya. Bimbang hati ini mati kerana terlalu lama terkunci. Bimbang hati ini mati kerana terlalu lama terkunci. Persona dan juga ikoniknya kumpulan Mojo. Ya, betul. Kita doakan masih bersama, together strong. Yes. Tapi yang paling best Mojo, kita datangkan kembali Awira. Itu yang paling best. Welcome back. Walaupun kawan-kawan ni dah cakap welcome back, kita pula dah cakap welcome back. Nak juga kita. Ya, kita bersama dengan Awira, Mojo, Joha dan juga Denny. Yes. Jadi bagaimana sekarang ni? Kita ramai yang macam mungkin tertanya what's new sekarang, macam
tahun baru dan sebagainya. Ada sebarang perancangan untuk dikongsikan? Sebarang perancangan seperti yang diketahui kan, kita dah keluarkan first our new song yang berjudul Superstar. Dan perancangan seterusnya akan ada keluarkan EP 4 lagu. 2 lagu fast dan 2 lagu ballad. Lagu ballad tu kena ada lah kan. Macam sebelum lagu ni, macam lagu Andai Ku Bercinta Lagi, Roman Cinta, Dahsyat, apa semua. Banyak planning sebenarnya. Banyak planning lah. Yelah, sebab kata untuk apa, dah ada kembali bersama Mojo kan. Sebab pastinya banyaklah yang akan dibuat nanti. Nak tanya kepada Denny sendirilah kan. Macam mana perasaan tu? Bila Awira dah masuk balik ni? Kita macam adik-beradik yang lama tak jumpa kita, jadi excited lebih. Jadi mempersiapkan album ni pun juga semangat. 1 minggu settle. 1 minggu settle. Dalam 4 lagu. 4 lagu. Wow. Saking kita merindukan. Sebetulnya kita dah lama merindukan Awira kan. Sama juga. Tapi lama kita macam biasalah kan. Tunggu dia. Walaupun saling menunggu. Saling menunggu. Walaupun saya pengembaraan sama 8 ke 9 tahun, kita pun masih kepintas melalui WhatsApp apa semua kan. Johan melihat tahun ini bagaimana tahunnya untuk exciting insyaAllah, because we're going to have beberapa single lah. Of course, paling penting Superstar is our comeback single. Tapi memenatkan, tapi dengan cara positif, because we'll be active and Mojo is back. So it's going to be something interesting lah. Chemistry-nya bagaimana? Ada perubahan? Ada perubahan? Masih kuat? Lagi akrab sebenarnya. Sebenarnya we are family sebenarnya. Band sebenarnya kena ada satu orang kata apa, chemistry yang kukuh. Sebab dulu muda-muda kan. Jadi kita belum kenal sangat. Dulu dah kenal dah. Sekarang pun muda lagi. Masa dah kenal each other kan. Kita bercakap tentang lagu Superstar ni. Siapa yang buat dan bagaimana lagu? Superstar ni mestilah The Maestro, Mr. Adri Abdul Halim. Dan arrangement tu semua dikongsi oleh Joe, Denny dan saya pun semua. So kita bergabung. Dan tak ada session, semua recording sendiri kami semua. Jadi ia mengisahkan tentang bagaimana cerita Awira ke? Superstar Awira ke? Superstar ni dia kita singkatkan cerita di mana-mana anak seni yang nak menjadi star lah. Bukan penyanyi saja, macam host ke, macam DJ radio. Maksudnya anak-anak seni lah. Dia nak cita-cita dia untuk menjadi star. So dia ada usaha dia kat situ. Jadi lagu ni sebenarnya ada dua makna. Satu sinis, satu positif. Jadi kita Abang Edi pesan pernah menyampaikan kepada kami bahawa lagu ni sinis kepada orang-orang yang ingin terkenal. Tapi nak glamour lah. Hanya nak glamour aja. Tapi di chorus lirik ni tertulis kejarlah cita-cita sampai mati. Sebelum mati tu jangan menyerah. Tapi betul juga dia tak nak kerja lah kiranya. Sama macam tu. Apa yang nak tambah? Also bukan just kepada Superstar, dia boleh kepada siapa yang bukan Superstar, could be orang kerja dalam bank yang motivasi untuk tiap-tiap hari. So bila dengar lagu tu on the radio, is like being feel positif lah. So hit bank sekalian. Semangat is all about semangat. Semangat lah. Tak kira lah kerja apa sekalipun. Bukan artis je. Bukan penyanyi, bukan pelakon je kan. Okey sekali. Harapan Mojo untuk tahun 2023. Harapan Mojo, semoga penyokong-penyokong Mojo terus support karya-karya seni Mojo. Dan jangan lupa kita ada planning untuk konsert besar hujung tahun ni. Hujung tahun tak tahu bila Hujung tahun ni juga. Desember insyaAllah. Yang berkonsepkan orkestra. Wow. Saya tak boleh bayangkan lah. Rock orkestra dengan aura Mojo ni. Hujung tahun ni kita nantikan. Betul. Tapi tak payah nak cakap Awira jaga suara lah. Sebab suara ni memang mantap. Dia punya vokal semua tinggi. Jadi all the best untuk Mojo. Terima kasih. 2023 dan juga untuk lagu Superstar. Jadi kepada semua, kalau nak lihat klip video, muzik video telah pun ada di YouTube. Dan jangan lupa untuk follow kita orang di social media lah. mojo.bandofficial di TikTok lah, di Instagram, Twitter pun. Dan subscribe YouTube KRI Music. Saya suka lah jaket-jaket kalian semua memang. Bukan jaket Sofia. Sofia lebih kurang kan. Superstar. Siapa jaket kita? Siapa jaket kita ni? Celine. Terima kasih. Mojo. Kita berehat seketika. Banyak lagi pengisian. Teruskan menonton Malaysia Hari Ini. Kerja sampai jadi kaya dengan bakat kini.
Okey, kembali lagi di Malaysia hari ini. Ada lebih kurang dalam 2 minit lagi. Cepat ya? Untuk untuk ke 10.30 dah habis dah. Jadi diharapkan segala perkongsian yang kami telah pun berikan untuk anda pada hari ini, anda dah faham dah semuanya, insyaAllah. Moga kita manfaatkan dan sokong golongan yang memerlukan, khususnya kanak-kanak yang perlukan satu future, masa depan yang lebih kukuh. Esok kita bawakan topik mengenai skim bantuan kepada yang memerlukan dalam segmen Soal Wang. Ya, sebab kita bercakap tentang belanjawan 2023 yang telah pun dibentangkan. Jadi pelbagai inisiatif telah pun diberikan. Jadi kita dah menyentuh banyak perkara lah, antaranya berkaitan dengan sumbangan tunai rahmah ataupun STR yang telah pun akan diberikan kepada golongan khususnya B40 nanti. Baik, itu kaki perincikan. Kita doakan juga warga rakyat Johor diperkuatkan, semoga dipermudahkan segala urusan dan moga surutlah suasana cuaca hujan di kawasan itu pada ketika ini. Amin, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita doakan terbaik untuk anda semua. Saya Fazli Fuad. Saya Sofia Naslihatun. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.